TV KPM. Sabun di bilik mandi, sabun di bilik mandi, sabun. Banyak benar sabun ni ha. Oh. Dah mula ke? Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Sukses SPM 2021. Dan saya Fizi, hos anda pada hari ini selama 1 jam. Kita akan belajar bersama-sama. Apa khabar semua? Harapkan semuanya sihat, dalam keadaan yang baik-baik. Yang paling penting kena jaga SOP walau di mana jua kita berada. Okey, di tangan saya sekarang ni ada sabun. Rasa galik pula, tadi dah lama tak tengok sabun bentuk-bentuk dia macam ni kan. Yang paling penting sekali Abang Fizi nak pesan kepada semua, ingat nak ke mana-mana saja, yang paling penting kita harus menjaga kebersihan kita. Kita kena basuh menggunakan sabun, paling kurang menggunakan sabun ni 20 saat ke semuanya kawan-kawan. Okey. Ini Abang Fizi nak bagi satu persoalan lah kepada semua ni. Di depan Abang Fizi ni kan ada sabun. Ada pelbagai jenis sabun di depan ni. Tahukah anda? Dalam sabun ni mengandungi minyak sawit. Tapi minyak sawit yang mana ni? Minyak sawit yang baru ke atau minyak sawit yang lama? Itu persoalannya. Baik, kita akan tanya cikgu kita pada hari ini. Minyak sawit baru ke minyak sawit lama dalam sabun siapa cikgu kita pada hari ini? Jom saksikan profil guru pada hari ini. Selamat kembali menonton Sukses SPM 2021. Saya Fizi, hos anda pada hari ini. Baiklah, kalau tadi kita dah saksikan profil gurunya, hari ini kita bersama dengan seorang guru yang sememangnya jauh daripada Terengganu. Kita datang ke mari guys, okey? Iaitu guru cemerlang sains tambahan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bariah Kuala Terengganu. Kita bersama dengan Cikgu Rosnizan bin Muhammad. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Cikgu. Cikgu, tadi saya meninggalkan satu persoalan kepada semua kawan-kawan yang sedang menonton ni. Dalam sabun kita ni Cikgu, kan? Kawan saya cakap lah, ada minyak kelapa sawit. Bukan saya cakap, kawan saya cakap Cikgu. Ada minyak kelapa sawit. Tapi masalahnya Cikgu, minyak kelapa sawit yang baru ke minyak kelapa sawit yang lama Cikgu? Dua-dua boleh guna, Fizi. Dua-dua boleh guna? Kita guna yang baru pun boleh. Kalau yang lama tu kita namakan teknologi hijau. Daripada kita buang, jadi kita kitas semula minyak sawit berkenaan untuk menghasilkan produk hasil-hasil yang barulah. Jadi kita Cikgu tidaklah buang merata-rata dan boleh mencemarkan alam sekitar lah. Itulah dia. Ya, betul. So kita kitas semula. Kita semula jadikan dia sabun Cikgu ya? Ya, betul. Ini bermakna dua-dua boleh guna. Cikgu, apa kaitan minyak sawit sabun dengan kita punya topik pada hari ini Cikgu? Topik kita hari ini adalah sebatian karbon dalam kehidupan. Sebatian karbon. So dalam tu kita akan rungkaikan sikit berkait dengan minyak sawit, di antara dua perbezaan minyak sawit biasa dengan minyak sawit terpakai. Dan daripada minyak sawit terpakai tu boleh olah jadi produk apa. So ada beberapa produk yang tu kita akan bincangkan pada hari ini. Dan seterusnya kita bincangkan dia punya kesan baik dan juga kesan buruk kepada alam sekitar lah. Baik Cikgu, terima kasih kepada Cikgu Rosnizan kita. Rasanya hari ini memang satu topik yang sangat menarik untuk sama-sama kita pelajari dan juga mendalaminya dalam Sukses SPM 2021. Baik, hari ini kita bersama-sama dengan kawan-kawan saya ni Cikgu. Yang ada dekat Google Meet. Kita nak berkenalan dengan kawan-kawan saya dekat SMK Tengku Bariah Kuala Terengganu. Lambai sikit. Okey, kita nak berkenalan dengan Najiha. Najiha, sila kenalkan diri Najiha yang comel-loteng kita ni. Oh Allah. Cerita sikit. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada Abang Fizi dan Cikgu. Nama saya Nur Najah Nadia. Saya bersekolah di SMK Tengku Bariah Kuala Terengganu. Okey, baik Najiha. Memang comel. Okey, kita nak bersama-sama dengan Nur Natasha. Mana ada Tasha kita ni, yok? Tasha, kenalkan diri, yok. Oh, ramai nak kenal ni. Set kita, oh. Salam sejahtera kepada Cikgu dan Abang Fizi. Saya Nur Natasha Syahira binti Muhammad Sabri dari SMK Tengku Bariah Kuala Terengganu.
Apa hobi awak? Hobi saya membaca buku. Weh, bagusnya. Sama dengan abang. Abang suka membaca buku. Sama macam awak. Baiklah. Yang seterusnya juga daripada SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Kita bersama-sama dengan Siti Nurbaya. Assalamualaikum, Bayah. Kenalkan diri, Bayah weh lah. Silakan. Salam sejahtera, nama saya Salam sejahtera Abang Fizi dan Cikgu. Ya. Nama saya Siti Nurbaya binti Abdul Salam dari SMK Tengku Bariah. Apa hobi awak? Baca buku. Membaca buku sama. Bagus. Membaca buku adalah amalan yang mulia. Itulah kita berkenalan dengan kawan-kawan dekat SMK Tengku Bariah. Ini kita nak berkenalan dengan kawan-kawan kita nun jauh di Sarawak sana tu. Di SMK Lutong Miri Sarawak. Lambai sikit kawan-kawan. Okey, kita nak berkenalan dengan Muhammad Adam Hakimi. Adam, sila kenalkan diri Adam. Adam kena buka mic Adam. Jangan terbuka mic Adam. Silakan Adam. Oi, sorry cikgu. Okey. Baru dengar suara awak Adam. Salam sejahtera pada Abang Fizi dan cikgu. Nama saya Muhammad Adam Hakimi Beatrice dari SMK Lutong Miri. Okey, awak punya hobi apa? Main bola sepak. Yes. Kalau main bola sepak di posisi mana? Pertahanan, penyerang ataupun simpanan? Pertahanan. Baik. Itu dia pemain pertahanan daripada SMK Lutong Miri Sarawak. Yang seterusnya kita nak bersama-sama dengan Warid. Mana ada Warid? Warid, silakan Warid, kenalkan diri. Warid yang memakai headphone yang ala-ala macam harimau tu. Silakan. Salam sejahtera Abang Fizi dan Cikgu. Nama saya Muhammad Warid bin Zamhari dari sekolah SMK Lutong Miri. Okey, hobi awak adakah sama seperti kawan-kawan yang lain bermain bola sepak? Tidak, hobi saya lebih pada untuk mengangkat berat. Mengangkat berat. Oh, mengangkat berat. Ya ke mengorat, cikgu? Kalau mengorat, abang pun sama. Baik, yang seterusnya kita nak bersama dengan Joshua. Sila kenalkan diri Joshua. Selamat sejahtera kepada Abang Fizi dan Cikgu. Saya Joshua Omar, anak Nisau dari Sekolah Menengah Kebangsaan Lutong Miri. Okey, apa hobi awak ni Joshua? Melayari internet. Melayari internet. Baik, terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sedang menonton Sukses SPM 2021. Cikgu, seperti biasa cikgu, di hadapan saya ni saya ada iaitu gel pembasmi kuman. Ayo sama-sama kita gunakan cikgu. Okey. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, yang paling penting sekali SOP kena jagalah kawan-kawan. Abang tak naklah kawan-kawan abang ni ada yang dijangkiti oleh wabak yang paling berbahaya sekarang ni iaitu COVID-19 ya. Baiklah, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini untuk Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM dan saya Fizi, hos anda bersama-sama dengan kita pada hari ini iaitu Guru Cemerlang Sains Tambahan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bariah Kuala Terengganu, Cikgu Rosnizan kita yang akan berbincang tentang sebatian karbon dalam kehidupan kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran cikgu, izinkan saya bertanya dengan kawan-kawan saya cikgu tentang pandangan mereka tentang topik kita pada hari ini. Saya nak tanya pandangan daripada Nur Najihah kita ni. Apa pandangan awak tentang topik sebatian karbon dalam kehidupan ni? Silakan Najihah Hot Comel. Apa pandangan awak? Tentang mata pelajaran ini, walaupun saya tidak pernah melihat secara dekat dan memegang buah kelapa sawit, tetapi setelah pelajari tajuk sebatian karbon dalam kehidupan, saya dapat mengetahui dengan jelas bagaimana minyak sawit diperoleh melalui buah kelapa sawit. Saya juga dapat mempelajari ciri-ciri yang terdapat pada minyak sawit tersebut. Cantik. Itu dia cikgu. Kalau Najia nak tengok kelapa sawit dengan lebih dekat, silalah ke rumah abang. Abang ada kelapa sawit. Baik, yang seterusnya kita nak tanya Joshua. Joshua, apa pandangan awak, apa komen awak tentang mata pelajaran hari ini? Joshua, silakan Joshua. Pada pandangan saya, dalam mata pelajaran ini, saya belajar tentang kelebihan minyak sawit yang sekiranya yang kita contohnya dalam penghasilan berdiesel dan glycerol. Saya juga dapat mempelajari kegunaan glycerol dalam bidang-bidang tertentu. Itu dia komen.
Daripada Joshua, yang seterusnya Muhammad Adam Hakimi. Adam, apa komen awak Adam? Apa pandangan awak tentang sebatian karbon dalam kehidupan Adam? Okey Adam, buka mic dulu baru bercakap. Sebelum Adam. ini saya hanya tahu kegunaan sabun adalah Okey Adam, silakan. Sebelum ini saya hanya tahu kegunaan sabun adalah untuk membersihkan kotoran tanpa mengetahui bahan yang digunakan dalam pembuatannya. Setelah mempelajari tajuk ini, maka pengetahuan yang luas telah saya perolehi tentang bagaimana sabun dihasilkan menggunakan minyak sawit atau minyak sawit terpakai. Okey, itu dia komen yang sangat mantap daripada kawan-kawan kita. Terima kasih kepada Najiha, Joshua dan juga Adam atas pandangan pada hari ini. Jom cikgu, kita mulakan kita punya kelas pada hari ini. Okey, boleh Fizi. Silakan Cikgu Nizam. Okey, so hari ini tajuk kita adalah sebatian karbon dalam kehidupan lah. Cuma kita fokus hari ini kepada minyak kelapa sawit. Baik. Okey, cuma kita tak sentuh yang lebih mendalam yang lain lah. Sebabnya tajuk ni hanya fokus kepada minyak sawit, sama ada minyak sawit yang biasa ataupun yang terpakai. Okey, so kita bagi pengenalan dulu perbezaannya antara dua minyak sawit di mana kita tengok ciri-ciri dia. Okey, ciri-ciri yang pertama bagi minyak sawit iaitu nisbah dia di mana lemak tepu dan juga lemak tidak tepu dia sebahagian separuh-separuh. 50-50 cikgu ya? 50-50. Okey, dan dia tahan terhadap pemanasan dan pengoksidaan. Baik. Sebab itulah dia sesuai untuk masakan lah, kita guna dia untuk menggoreng dan sebagainya. Okey, kalau dia tak tahan kepada ni, dia hanya boleh guna untuk masak sayur-sayur biasa je. Okey, berbanding ni kalau kita tengok di sini, harga dia kompetitif, maksudnya lebih murah berbanding dengan minyak sayuran lain. Dan juga yang utamanya adalah yang ni. Okey, biasa kita kalau makan minyak ni biasa kolesterol lah. Betul. Okey, maka minyak sawit ni dia merendahkan aras kolesterol, kita panggil LDL ni, di mana low density lipoprotein, dan juga dia meningkatkan aras kolesterol high density lipoprotein. Okey, dan dia kaya dengan yang ni lah. Okey, vitamin A dan juga vitamin E, antioksida. Antioksida ni kaitannya dengan apa? Penuaan. Tapi jangan ingat, okey, nak mudanya kena telan je minyak sawit. Tak adalah. Maksudnya dia punya tu vitamin E dalam minyak sawit berkenaan. Okey, dan berbeza dengan minyak sawit yang terpakai, mana yang kita telah guna beberapa kali untuk masakan tu, maka warna dia lebih gelap. So Fizi boleh tengoklah di hadapan meja tu. Dari segi pemerhatian yang pertama, kita tengok dari segi warna. Memang lebih gelap cikgu. Okey, lebih gelap. Dan satu lagi tu, kalau kita buat dia punya pemerhatiannya, minyak sawit terpakai lebih gelap berbanding dengan minyak sawit. So Ini ada yang baru. dua perbandingan. Dapatkan di pasaran. Kandungan asid lemak bebas dia. Baik, Dan cikgu. juga dia mudah teroksida sebab dia dah mengalami proses pengoksidaan, sebabnya disebabkan oleh menggoreng. kita panas, menggoreng beberapa kali, maka dia mudah teroksida berbanding dengan minyak sawit biasalah. Dan Baik, tidak boleh ditapis semula. Perkataan ditapis semula dengan dikitar semula berlainan. Baik, Dikitar semula kita guna, kita buat produk yang baru. Kalau ditapis semula ni tak bolehlah, sebabnya tidak akan memberi dia punya ciri yang sama seperti yang sebelum ni. Okey. Faham Okey, cikgu? sebab dia dijadikan sumber makanan tak bolehlah. Okey, tetapi bila kita kitar semula, kita boleh jadikan contohnya sabun tadilah. Okey, untuk menanggalkan kotoran. Ya, Okey, bukan untuk dimakan. Walaupun dalam tu dia ada minyak sawit. Bahaya kalau makan sabun, Ya cikgu. betul, Fizi. Berbuih mulut nanti. Okey, seterusnya yang ni. Okey, faktor yang mempengaruhi kerosakan minyak sawit. Okey, so ada 3 faktor. Baik. 3 faktor. Fizi nak menjawab boleh, Fizi nak bagi rakan-rakan Fizi menjawab pun boleh. Saya jawab dulu mula-mula cikgu. Okey, boleh, tak ada masalah. Saya rasa faktor yang mempengaruhi kerosakan minyak sawit ni cikgu. Yang pertama adalah? Yang pertamanya adalah pemanasan minyak sawit pada suhu yang terlampau tinggi cikgu. Dan penggunaannya untuk menggoreng berkali-kali, maka itu akan mempengaruhi kerosakan minyak sawit cikgu. Okey, betul Fizi. Ya. Yang tu kita panggilkan pengoksidaan. Pengoksidaan. Okey, pengoksidaan dia punya faktor dan penerangannya adalah pemanasan minyak sawit tadi lah pada suhu yang tinggi. Suhu tinggi ni bermaksud kita guna api yang kuat. Okey. Kalau kita nak tu kita guna api yang perlahan tu, maka pembakaran dia tu tidak itulah, pemanasan dia tak terlalu tinggi dan dia kerosakan dia tu mungkin slow sikit lah. Perlahan sikit berbanding dengan kita guna api yang kuat. Okey, 2 lagi. Ni siapa nak jawab ni? Rakan-rakan Fizi yang lain. Siapa nak jawab? Angkat tangan kawan-kawan. Okey, Najiha. Kita mulakan dengan Najiha. Apa faktor yang mempengaruhi Faktor kerosakan yang minyak kedua, sawit ni? Najiha. Silakan sawit. Okay. Silakan sawit pula. Silakan Najiha.
di mana wap air yang hadir akan menyebabkan proses hidrolisis berlaku. Okey, yang kedua hidrolisis. Hidrolisis Yang ini cikgu. disebabkan oleh wap air. Wap air ni bermaksud kalau kita menggoreng kandungan air dalam makanan kita tu. Dia akan juga mempengaruhi kerosakan minyak lah. Okey, yang ketiga. Yang ketiga siapa nak jawab? Silakan Siapa nak tangan jawab yang kawan-kawan. ketiga? Siapa yang nak kongsi? Siapa dia? Okey, baik. Warid, Okey, silakan Warid. Faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga ialah pempolimeran. Berlaku apabila terdapat mangkin yang sesuai seperti logam atau mineral, suhu tindak balas yang sesuai dan tempoh masa yang mencukupi. Okey, proses faktornya adalah pempolimeran. Pempolimeran ni apa cikgu? Pempolimeran tu maksudnya kita jadikan minyak sawit tu kepada bahan yang lain. Disebabkan oleh kita tambah mangking, okey, menggunakan logam lah, logam atau mineral ataupun suhu tindak balas yang sesuai dan juga tempoh masa dia. Okey, contohnya proses daripada minyak sawit ni yang sebenarnya daripada minyak sawit yang asal, dia boleh buat beberapa produk. Okey, contohnya yang pertama tadi sabun, yang kedua margarin. Margarin pun minyak ya, sawit cikgu, margarin pun daripada minyak sawit tapi melalui proses kita namakan proses dia punya tu kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil hydrogenation, penghidrogenan. Okey, yang tu dia punya proses. Sebab tu kalau kita panaskan margarin dia akan jadi minyak balik. Faham cikgu. Tapi dia dah melalui beberapa proses lah untuk penghasilan margarin berkenaan. Okey. So selepas tu okey, yang ni biodiesel dan juga gliserol. Okey, ni maksudnya biodiesel dan gliserol ni adalah proses yang terhasil daripada minyak sawit terpakai. Okey, iaitu yang ni contohlah loji rintis biodiesel sawit Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB dan proses yang dinamakan 3 ni penting. Sebab tu saya bagi poin-poin satu di mana proses dinamakan transesterifikasi. Okey, mangkin yang digunakan ada dua lah. Okey, contohnya kalium hidroksida KOH dan juga natrium hidroksida NaOH. Ini bahan kimia lah. Dan dia punya benda ni bahan kimia yang satu lagi tu adalah diguna metanol dan juga etanol. So 3 ni murid-murid kena tahu. Okey, proses dia apa dan bahan yang digunakan. Okey, bahan tambah kepada minyak sawit terpakai tadi untuk menghasilkan biodiesel dan juga gliserol. So Fizi tahulah biodiesel ni guna untuk apa? Untuk kenderaan, okey, minyak kenderaan, dan gliserol tadi yang mana ada murid kita beritahu gliserol dalam bidang-bidang tertentu. Baik cikgu. Okey, so kita tengoklah. Okey, dan ni langkah-langkah dia lah. Okey, secara ringkas ni yang pertama tu bagaimana, iaitu tuang etanol ke dalam bikar. Yang kedua, larutkan natrium hidroksida dalam etanol. Yang ketiga, panaskan minyak tadi dan ditambah kepada campuran tadilah. Okey, dan langkah yang keempat, dia goncangkan campuran dan dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Supaya gliserol betul lah, gliserol dan juga biodiesel tu dia akan terpisah. Baik, di mana biodiesel dan gliserol terdapat yang terhasil ni, biodiesel bahagian atas dia terapung dan gliserol di bahagian bawah. So kalau kita nak gliserol, kita keluarkan dia melalui bahagian bawah lah. So kita tinggalkan biodiesel. So biodiesel ni dia punya kelebihan dia. Okey, kelebihan dia berbanding dengan diesel. Okey, diesel tu datang daripada petroleum lah. Okey, maka biodiesel ni datang daripada ni lah, minyak sawit. Baik, faham. Okey, seterusnya kelebihan biodiesel. Salah satu saya dah beritahu tadilah. Kelebihan dia apa, dan ada 3 lagi kelebihan yang lain tu. Okey, 1 2 3. Ada agak-agak kita boleh tanya anak murid kita lah. Ada kawan-kawan yang nak jawab ke antara 3 kelebihan penghasilan biodiesel? Ada. Siapa nak angkat tangan? Siapa jawab? Come on. Okey, siapa-siapa pun boleh. Okey, Najihah. Najihah ni memang sangat aktif. Silakan Najihah. Apakah antara kelebihan? Kelebihan dia adalah mengelakkan gangguan sistem peparitan. Okey. Sumber bahan api alternatif dan dia dapat mengurangkan pencemaran udara. Macam mana cikgu jawapan Najihah cikgu? Yang pertama dia kata sumber peparitan. Maksud dia tu kalau kita buang minyak sawit, pakai contohnya selepas menggoreng kita buang di belakang longkang. Maka boleh menyebabkan longkang tersumbat. Betul. So kita guna dia untuk hasilkan biodiesel, so kita boleh elakkan sistem peparitan kita daripada tersumbat lah. Okey, kalau sistem peparitan tersumbat dan akibatnya tu boleh menyebabkan banjir. Banjir kilat.
Okey, yang kedua tadi adalah sumber bahan api Alternatif. Okey, selain daripada kita guna yang petroleum itulah. Baik, Okey, dan juga yang ketiga, yang ni biasalah mengurangkan pencemaran udara. Okey, sebab apa mengurangkan pencemaran udara? Allah Hafizilah. Sebab dia bila perkataan bio ni dia lebih kepada mesra alam kita panggil. Okey, so dia mengurangkan ada pencemaran udara tu tapi tidak sehebat pencemaran udara kalau kita gunakan diesel lah, sebabnya karbon monoksida yang dikeluarkan semasa proses pembakaran lori ke apa ke yang tu yang menyebabkan pencemaran lah. Okey, seterusnya yang ni gliserol. Gliserol ada enam bidang, iaitu yang pertama kosmetik, pemakanan, farmaseutika, penjagaan rambut, ejen pencuci dan agrikultur. Dan satu-satu ni kalau kita nak jelaskan secara detail nanti kita tengok pada soalan. Okey, kalau soalan nanti dah dapat jawapan sini, so kita tengok yang ni semua dia dalam kotak, tak ada masalah. Baik, cikgu. Okey, kalau kita tengok bidang-bidang tertentu ni, contoh kalau kita tengok kosmetik, agak-agak kosmetik tu kalau Fizi contohnya menggunakan pencuci muka. Baik, cikgu. Okey, so daripada ni lah. Ada bahan mentah dia. Bahan. Gliserol ni datang daripada minyak sawit tu, dia akan pisahkan dia punya kandungan-kandungan di dalam tu. Okey, so dapat ni lah yang 6 ni. So ada apa-apa Fizi nak tanya ke apa ke? Macam pharmaceutical ni, cikgu. Adakah ubat-ubatan kita ni ada mengandungi minyak sawit, cikgu? Ya, ada, tapi nanti kita tengok detail nanti pada soalan nanti lah. Baik. Boleh? So silakan, kita cikgu. hold dulu sekejap soalan Fizi tu, nanti kita tengok secara detail apa dalam farmaseutika ni, apa bahan yang dapat dihasilkan daripada gliserol. Baik, ada cikgu. apa Fizi nak tanya? Setakat ni saya faham, cikgu. Okey, insya-Allah. Kawan-kawan faham tak? Okey, kalau faham angguk sikit. Okey, ramai yang faham. Okey, dan akhir sekali lah kita tengok penggunaan teknologi hijau. Apa yang dimasukkan dengan teknologi hijau dalam pengurusan minyak sawit terpakai. So sekarang ni kita tengok banyak bahan-bahan yang terbuang tu, jadi kita nak guna balik, kita kutas semula, yang tu dinamakan teknologi hijau. Teknologi hijau bermaksud kita tidak mahu barang-barang tersebut merosakkan alam sekitar kita lah. Kita nak jaga itu semua. So kesan positif daripada apa yang kita buat tadi lah. Okey, apa yang kita belajar tadi, kesan positif penghasilan biodiesel dan juga gliserol tadi, maka dapat mengelakkan sistem peparitan daripada tersumbat, mengurangkan pencemaran air. Okey, pencemaran air kita tahulah kalau kita buang dalam longkang automatik daripada pengaliran longkang tu mesti pergi ke sungai ataupun yang kawasan-kawasan yang ada air lah. Okey. Lepas tu mengurangkan penggunaan bahan kimia dalam penghasilan sabun dan juga meningkatkan kesedaran bahawa minyak masak boleh dikita semula. Itu dia di antara kesan-kesan yang positif sekiranya kita menggunakan biodiesel ini. Baiklah, kejap lagi kita akan ke contoh-contoh soalan dalam sebatian karbon dalam kehidupan dalam mata pelajaran sains tambahan. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini untuk sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Sukses SPM 2021 dan saya Fizi, hos anda pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang sains tambahan sebatian karbon dalam kehidupan bersama dengan guru cemerlang sains tambahan kita, iaitu Encik Rosnizan bin Muhammad. Kalau tadi kita dah belajar, kita imbas kembali, kita dah belajar tentang kelebihan penghasilan biodiesel, kegunaan gliserol dan juga kesan-kesan positif terhadap penggunaan teknologi hijau dalam pengurusan minyak sawit terpakai. Baik, cikgu, kita terus ke contoh soalan kita pada hari ini, cikgu. Okey, boleh Fizi. Kita mulakan dengan soalan objektif lah. Baik, yang cikgu. paling rendah, kita pergi terus kepada paling tinggi. Okey, boleh Fizi? Silakan, Okey, cikgu. soalan yang pertama. Okey, kita minta bantuan murid lah. Okey, siapa nak jawab soalan pertama ni? Boleh baca soalan dan bagi jawapan yang sesuai lah. Okey. Soalannya antara yang berikut, yang manakah merupakan ciri minyak sawit terpakai? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, ada ke? Silakan kawan-kawan. Okey, soalan nombor 1, siapa nak jawab? Okey, kita mulakan dengan Joshua. Joshua yang angkat tangan dulu, Joshua. Silakan, Joshua. Antara yang berikut, yang manakah merupakan ciri minyak sawit terpakai? C. Kandungan asid lemak yang lebih tinggi.
Kalau asid lemah tu lemah betul, Dik. Okey. Okey, cikgu. Macam mana dengan jawapan Joshua, cikgu? Dia nervous tu nak bagi jawapan tu Fizi. Okey, antara berikut yang ni kita tengok dia punya ni ciri minyak sawit terpakai. Jangan tersilap, minyak sawit yang biasanya minyak sawit biasa tu dia hanya titik ciri minyak sawit saja. Bila terpakai tu, so yang pertama kita tengok kalau warna cerah tu bukanlah. Betul. Okey, sebab dia warna gelap. Okey, yang kedua perlu ditapis terlebih dahulu. Sebab tadi kita dah beritahu tak perlu ditapis, hanya dia dikitar semula. Yang ketiga, kandungan asid lemak. Kedua-duanya ada asid lemak, tetapi untuk yang terpakai dia lebih tinggi. Okey, kandungan sebatian teroksida lebih rendah. Okey, ada dua beza sini. Okey, yang tadi kita beritahu tadi, benda ni dia mudah teroksida sebab dia mengandungi kandungan yang lebih tinggilah. So jawapan dia adalah C. Betul lah. Itu dia. Tepuk je kawan-kawan. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan nombor 2. Nombor 2. Okey, yang lain? Siapa nak jawab soalan yang kedua ni? Sila angkat tangan kawan-kawan. Mengapakah minyak sawit terpakai perlu diproses semula? Kenapa? Okey. Saya nak Tasha yang jawab soalan ni, Tasha. Silakan Tasha. Soalan 2. Mengapakah minyak sawit terpakai perlu diproses semula? Jawapannya A. Mengelakkan penerokaan kawasan hutan baru untuk penanaman pokok kelapa sawit. Macam mana cikgu dengan jawapan daripada Tasha kita, cikgu? Kita tengok jawapan ni macam tak ada dalam nota kita tadi kan. Okey, so kita tengok yang pertama, mengelakkan penerokaan kawasan hutan baru untuk penanaman pokok kelapa sawit. Yang kedua, menjimatkan penggunaan minyak sawit yang baru diproses. Yang ketiga, menggalakkan penggunaan bahan alfi fosil. So kalau kita tengok yang di sini, menggalakkan penggunaan bahan alfi fosil dah jadi salah jawapannya. Betul. So kita potong dulu yang salah. Yang dua tu kita tinggalkan dulu. Okey, menghasilkan produk yang terhad. Okey, produk yang terhad biasanya produk dia banyaklah. So yang ni pun tidak memberi jawapan lah. Okey, antara dua, A atau B. Okey, murid kita bagi jawapan tadi adalah A. A bermaksud mengelakkan penerokaan. Maksudnya penerokaan, kalau minyak sawit dia dah habis, maka kita perlu tanam dia balik. Kadang-kadang dia ada jangka hayat pokok dia tu. So kalau kita semula yang dah digunakan minyak sawit, maka kita boleh elakkan yang ni lah. So jawapan dia betul lah A. Ya, itu dia. Okay, nak dapat jawapan sokongan sikit untuk kawan kita pusing-pusing untuk pusing-pusing untuk tengok satu-satu penjelasan dia tu, kita perlu tengok, takut kita tersilap, pilihlah. Okey, seterusnya kita pergi nombor 3, Fizi. Baik. Boleh. Okey, yang ni mungkin mudah sikit kot. Atau Fizi nak jawab, tak ada masalah. Apakah nama proses untuk penghasilan biodiesel, cikgu, ya? Menghasilkan biodiesel, proses dia. Saya jawab, cikgu? Boleh je, tak ada masalah. Saya rasa, cikgu, macam A tu, saya rasa macam betul, cikgu. A betul. Transesterifikasi, cikgu. Transesterifikasi, betul. Nampak takut nanti Fizi silap sebut nanti kan, jadi masalah nanti. Okey, yang kedua adalah penitritan. Okey, penitritan kita tahulah, penitritan tu daripada asid kepada alkali, kita buat proses penitrilan. Hidrolisis tadi ada dia punya faktor dia kan, hidrolisis. Dan satu lagi adalah pempolimeran juga faktor dia. Okey, so jawapan dia betul lah, Fizi. Itu dia. Tepukan untuk diri sendiri. Okey. Baik, cikgu. Tahniah, Fizi. Dan seterusnya soalan nombor 4. Okey, kita minta murid kita lah. Okey, boleh Fizi? Fizi boleh pilih siapa? Saya Fizi berminat untuk bagi jawapan. Saya nak memilih Adam, cikgu. Adam. Adam. Soalan nombor 4, Adam. Tersenyum je Adam daripada tadi ni, Adam. Silakan, Adam. Apakah kesan pengurusan minyak sawit terpakai? Okay. A. Mengurangkan pencemaran air. Okey, jawapannya mengurangkan pencemaran air. Pengurusan dia. Pengurusan dia maksud teknologi hijau tadilah. Okey, yang pertama mengurangkan pencemaran air. Yang kedua meningkatkan penggunaan bahan kimia. So kalau meningkatkan penggunaan bahan kimia ni mungkin dia akan mencemarkan alam sekitar lah. Itu salah. So ini kita nampak salah. Yang ni kita tinggalkan dulu, betul ke salah ke? Okey, menggalakkan sistem perparitan tersumbat. Memang salah. Okey, yang ni memang dah salah, nampak terang salah. Menyebabkan kejadian tanah runtuh. Okey, tanah runtuh ni maksudnya macam mana? Maksudnya dari segi pokok tu kita tebang apa semua, boleh menyebabkan tanah runtuh lah. Bila kita tebang, kita nak tanam balik. Okay. Sementara nak tanam balik tu menyebabkan dia tu. So kita pengurusan dia ni maka boleh mengurangkan pencemaran air. Sebab kita tak buang dia, kita guna balik. Okey, kita semua. So betul lah jawapan dia A. Ya, tepukan untuk okay, so Adam.
Yeay. Okey, rasa cukuplah lah untuk 4 soalan objektif. Dan seterusnya kita pergi soalan subjektif, Fizi. Baik, cikgu, silakan. Okey, yang ni. Iaitu keratan rentas buah sawit. Oh, macam ni buah sawit cikgu ya? Ya betul, Fizi. Kalau di sini kan saya terangkan dulu. Baik. Di sini kalau kita tengok betul-betul ni buah kelapa sawit dengan kelapa. Dia lebih kurang je, cuma kelapanya dia ada air. Yang ni dia tak ada air, dia ada. Yang ni kita panggil apa bahagiannya. Okey, dia ada tempurung di sini, kita tak buatlah label dia. Dan satu lagi label dalam ni. Okey, saya tak bagi jawapan lah, nanti dia nak jawapannya X ataupun Y. Okey. So, di sini secara detailnya kalau kita nak tanya lagi, okey, tak ada masalah, kita tengok dulu pada gambar. Okey, dia ada X dan juga Y, mesti dia nak tanya nama. Okey, yang kedua kadang-kadang pertanyaannya bahagian mana yang menghasilkan minyak sawit yang dia ada dua, yang banyak, satu lagi bermutu tinggi. Dia ada dua. Bukannya daripada buah ni tak bermutu, maksudnya satu tu banyak, satu lagi bermutu tinggi. Bermutu rendah tu tak adalah. Okey, so kita ada dua ni, di mana yang di luar pun boleh menghasilkan minyak sawit, yang putih ni pun boleh menghasilkan minyak. Tetapi dari segi kategori dia, rendah, tinggi, banyak ataupun sikit. Baik, cikgu. Okey, so kita pergi bahagian A lah, Fizi. Namakan X dan Y. X tu di luar dan juga Y tu di dalam. Ya betul. Siapa nak jawab soalan yang kelima ni kawan-kawan? Angkat tangan. Okey. Silakan kawan-kawan. Ada ke? X-nya apa, Y-nya Okey. apa? Warid, orang pertama yang angkat tangan. Silakan Warid yang kacak. Lagi bestari. Namakan Silakan. X dan Y. X ialah mesocarp, Y adalah isirong. Mesocarp cikgu ya? Mesocarp. Okey, bukan cup CUP. Ejaan dia tu dia kena betul-betul lah. Okey, iaitu mesocarp, MESOKARP. Okey, yang ni dia punya istilah yang terkini lah. Istilah lama dulu dia panggil apa? Kalau Fizi tengok ni yang saya kaitkan dengan kelapa biasa. Yang ni kita tengok ni adalah kita panggil sabut. Sabut. Pun boleh. Yang tu istilah lama. Kita namakan dia sabut. Istilah baru dia mesocarp cikgu ya? Mesocarp. Okey, yang kedua Y tadi dia bagi adalah isirong. Isirong ataupun ada istilah yang lain yang buku kita tengok selain daripada buku sains tambahan ni, buku sains biasanya dia panggil endocarp. Endocarp juga. Endocarp maksudnya carp ni betul lah, depan ni endo, ENDO. Okey, saya terangkan sikit walaupun tidak ada dalam buku sains tambahan, tetapi ada dalam buku sains lain dan ada di luar, kita panggil di luar kotak. Kita tahu juga. Okey, dalam dua ni kalau kita tengok sini, kalau saya tanyalah, okey, minyak bahagian mana yang akan terhasil lebih banyak? Okay. Saya rasa dekat mesocarp cikgu. Mesocarp, ya betul, bahagian sabut. Di situlah minyaknya banyak. Baik, dan yang keduanya, yang putih ni juga, isirong atau endocarp juga menghasilkan minyak, tapi minyak dia adalah dalam grade yang tinggi. Lebih bermutu cikgu ya? Ya, lebih bermutu, tetapi dia tidak digunakan untuk memasak lah. Dia digunakan untuk buat bahan-bahan lain. Contohnya dalam ni yang dia ada, kita panggil glycerin. Glycerin di mana nak menghasilkan barang-barang lain, contoh kosmetik tadilah, lipstick, gincu. Gincu dia guna yang warna putih ni. Itu yang kadang kita tengok lipstick tu pada bibir tu dia macam berminyak sedikit. Disebabkan apa jadi? Minyak lah, minyak isirong. Glycerin. Glycerin dia dalam. Glycerin. Ya, betul. Baik. Kosmetik sebahagian tadi. Yang Fizi nak tanya, yang saya hold dulu. Sebab saya nak terangkan berdasarkan gambar. Baik. Saya boleh terangkan tadi glycerin gitu, tapi kalau kita nampak gambar ni lagi cepat faham, lebih cepat faham dan juga lebih jelas. Orang kata lebih jelas dan mudah kita nak fahami lah. Okey, kadang-kadang kita beli ni produk tu kita tengok dia punya hasil dia akan adalah dia punya dan ni bahan-bahan yang digunakan. Faham tak kawan-kawan? Okay. InsyaAllah. Kalau faham, angguk sikit. Okey, baik. Okey, seterusnya Semua kawan-kawan faham cikgu, baik. Boleh kita sambung seterusnya. Silakan cikgu. Okey, bahagian B dan juga bahagian C lah. Okey, siapa nak jawab bahagian B dulu? Siapa nak jawab? Nyatakan 2 ciri minyak kelapa sawit. Apa kata kita minta Siti Nurbayah ke? Bayah, silakan Bayah. Bibir dia dah bergerak-gerak nak bagi jawapan tu. Daripada tadi Bayah diam je. Apakah nyatakan 2 ciri minyak kelapa sawit Bayah? Silakan.
Nyatakan 2 ciri minyak kelapa sawit. Okey. Harga yang lebih murah, tahan terhadap pemanasan dan peroksidaan, Baik. kaya dengan vitamin E. Dia jawab 3 cikgu. Dia bagi 3. Dia nak 2 je sini. Tak ada masalah Fizi. Kalau dia bagi 3, dia bagi 4 pun boleh sebab kita tengok yang pertama tadi ada lebih kurang kalau tak silap saya ada 6. Okey. So dia bagi salah satu tadi. Yang pertama adalah harga yang lebih murah. Okey, yang kedua tahan terhadap pemanasan dan pengoksidaan dan yang ketiga kaya dengan vitamin E. Okey, agak-agak Fizi. Kalau saya kata dia hanya bagi jawapan tahan terhadap pemanasan saja, kita tutup yang ni dan pengoksidaan ni dia tak bagi. Kalau Fizi lah sebagai cikgu nak bagi jawapan, nak bagi markah ataupun tidak. Saya rasa pemanasan pun dan pengoksidaan boleh cikgu? Boleh diterima pakai? Okey, so bolehlah kalau tak ada dan pengoksidaan pun dia boleh bagi markah. Masih lagi diterima. Jadi 2 markah untuk bayar cikgu. Ya. Yeay, itu dia. Tepukan untuk bayar. Ketiga-tiganya betul dia bagi dapat 2. Maksimum. Baik cikgu. Okey, bagian C Fizi. Bagian C ni siapa nak jawab ni? Bagian C. Mengapakah kualiti minyak kelapa sawit berkurangan? Mengapa? Okey. Saya nak suruh Natasha. Mana Tasha? Tasha? Silakan jawab mengapakah kualiti minyak kelapa sawit berkurangan. 2 markah di situ. Silakan Syah. Mengapakah kualiti minyak kelapa sawit berkurangan? Jawapannya terdedah kepada suhu tinggi. Okey. Disimpan dalam tempoh yang sangat lama. Macam mana cikgu dengan jawapan Tasha? Okey, jawapannya kualiti dia berkurangan. Yang pertama terdedah kepada suhu tinggi. Betul lah yang pertama. Dan yang kedua disimpan dalam tempoh yang sangat lama. Betul. Yang ni biasa tempoh yang lama ni biasa Fizi tengok tak apabila minyak sawit kita bila kita tinggal lama dia ada satu ketulan. Dekat ketulan atas pepejal bahagian bawah. Atas minyak bahagian bawah tu ada pepejalnya. Yang biasanya kalau tak silap saya mak saya pernah bagi tahu kita panggil minyak tidur. Minyak tidur cikgu ni? Dia panggil minyak tidur, tak tahu lah apa istilah orang lama tu. Minyak tidur bermaksud dia punya ketulan pepejal dia tu. Tu bila kita simpan dia terlalu lama, maksudnya tak gunalah. Yang tu kalau kita pergi, kalau orang kata macam kita tengok kalau lama sangat tak guna minyak tu dia akan ada 2 lapisan. Satu lapisan minyak atas, satu lagi lapisan minyak yang dah jadi pepejal. Yang warna putih tu cikgu ya? Yang betul, warna putih. Dan putih kekuningan lah. Okey, contoh yang dalam botol Fizi tu, bila kita tinggal lama, yang warna kuning yang cerah tu Fizi. Yang bawah ni cikgu? Yang tu yang terpakai tak ada masalah Fizi. Yang tu, yang baru. Bila tinggal lama sangat, dia akan jadi 2 lapisan. Tapi yang ni tak ada lapisan lah, sebabnya saya baru ambil semalam. Ni memang baru? Saya baru ambil semalam. Tak nampak lagi lah lapisan. Kalau nak, kita kena tinggalkan lama. Okey, cikgu. Jadi betul jawapan Tasha ni ya? Betul. Ya, 2 markah untuk Tasha. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 6. Okey, gambar ni sama dengan atas meja Fizi. Baik cikgu. Sama dari segi warna lah, bukan sama dari segi botolnya berbeza. Betul. Okey, dari segi 2 ni. Okey, kalau kita tengok sini dia dah labelkan 2 jenis minyak sawit dan minyak sawit terpakai. So di sini dari segi pemerhatian dulu kita tengok. Pemerhatian apa yang kita nampak iaitu dari segi warna. Warna kita dah nampak. Cuma yang bahagian dalam kita tak nampak lah secara detailnya. Tapi kita pengetahuan kita tu ada. Okay, mungkin soalan dia tanya apa yang membezakan kedua-dua ni. Ataupun apa yang menyebabkan minyak sawit terpakai, kegunaan dia untuk buat benda apa, kelebihannya ni. So banyak persoalannya bila kita tengok. Yang pertama dulu, yang tu dipanggil perangsang kepada minda kita lah. Pertanyaan tu biar kita sendiri yang buat pertanyaan dulu sebelum pertanyaan yang kita baca yang kemudian tu. Okey. So seterusnya kita tengok pada soalan A lah dulu. Okey, ada yang nak jawab A? Ada ke nak jawab? Juga B. Satu markah ni, silakan kawan-kawan angkat tangan. Kita nak suruh okey, Najiha. Silakan Najiha yang angkat tangan. Silakan Jiha. A, nyatakan satu perbezaan antara minyak sawit dan minyak sawit terpakai. Jawapan dia adalah minyak sawit terpakai mempunyai warna yang lebih gelap berbanding minyak sawit. Okey, so itu dari segi pemerhatian minyak sawit terpakai mempunyai warna yang lebih gelap berbanding minyak sawit. Betul lah itu.
Okey. Di mana yang ni dia perlu buat pembandingan kedua-duanya, dia tak boleh buat satu je. Betul. Okey. Minyak sawit yang lama dan juga minyak sawit yang baru cikgu ya. Betul. Baik, untuk soalan B ni kita rehat seketika, kita bagi peluang kepada kawan-kawan di Google Meet fikir-fikir kan. Okey. Kita kembali selepas ini untuk Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Ya, selamat menonton Sukses SPM 2021 dan saya Fizi, hos anda pada hari ini, ditemani oleh cikgu kita, Cikgu Rosnizan daripada SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu, guru cemerlang sains tambahan. Kita belajar tentang sebatian karbon dalam kehidupan kita. Kalau tadi Najiah ada jawab satu perbezaan antara minyak sawit dan juga minyak sawit terpakai. Ya, dia cakap minyak sawit terpakai mempunyai warna yang lebih gelap berbanding minyak sawit, cikgu. Ya, betul. Jom kita ke soalan yang seterusnya, cikgu. Yang ni jawapan ni Fizi dah bagi tadi dah. Minyak sawit terpakai masa kita rehat tadi. So kita pergi pada B lah, Fizi. Baik. Okey. Siapa nak jawab B? Siapa nak jawab B? Silakan kawan-kawan. Siapa nak cuba? Siapa dia? Okey. Adam. Silakan Adam. Kualiti minyak sawit akan berkurang disebabkan beberapa faktor. Terangkan satu faktor yang boleh mempengaruhi kerosakan minyak sawit. Pengoksidaan berlaku disebabkan pemanasan minyak sawit pada suhu terlampau tinggi atau penggunaannya untuk menggoreng berulang kali. Cikgu. Okey. Faktor penerangan. Dia terangkan. Di sini dia ada perkataan terangkan. So dia bagi dulu faktor tadi, iaitu dibagi faktor pengoksidaan. Yang ni dia akan dapat satu markah. Sepatutnya kalau dia bagi penerangan, dia hanya dapat satu lah. Dan penerangannya berlaku disebabkan pemanasan minyak sawit pada suhu terlampau tinggi ataupun dibagi penggunaannya untuk menggoreng berulang kali. Okey, selain pada faktor ni ada satu lagi faktor, dua lagi. So satu lagi selain pada itu iaitu tadi hidrolisis. Hidrolisis pun boleh kalau dibagi faktor hidrolisis di mana berlaku disebabkan kehadiran wap air semasa proses pemanasan minyak sawit. Okey, kita pergi soalan seterusnya, bahagian C. Okey, saya baca dulu bahagian atas, Fizi. Baik, silakan. Okey, Rajah 6.2 menunjukkan persamaan kimia untuk menghasilkan bahan Y. Okey, bahan Y di sinilah. Okey, dan dia menggunakan mangkin X. So, yang ni kalau dia tanya apa prosesnya, proses tadi kita dah tahu iaitu proses transesterifikasi. Kalau dia tanya proses, sebab di sini tidak tanya proses, maka dia tanya contoh dia. Okey, siapa nak jawab? C1. Siapa nak jawab ni? Silakan. Okey. Ya, kawan-kawan. Siapa nak jawab C1? Semua macam buat tak tahu, cikgu. Dia nak suruh Abang Fizi dia sebut nama. Saya akan pilih ya. Silakan Warid. Warid. Okey, Waris, bahagian C. Bahagian C, silakan. Sedang mencari jawapan dalam buku teks. Silakan Warid. Wajahnya seakan-akan gusar Okey, jumpa di situ. makin X dan juga bahan Y, Waris. Silakan Warid. Ataupun rakan lain nak membantu, Waris. Ataupun Joshua boleh bantu. Okey, ada jawapan tu. Ada jawapan, Warid? Nyatakan. Saya cuba. Okey, Joshua nak bantu. Okey, Joshua. Silakan Joshua. Menyatakan satu contoh mangkin X dan bahan Y. Mangkin X, kalium hidroksida dan bahan Y, biodiesel. Okey, makin X dia ada dua tadi, bahan kimia tadi, iaitu kalium hidroksida ataupun KOH ataupun natrium hidroksida NaOH, dan bahan Y adalah biodiesel. Yang ni kalau dia bagi nama pun boleh, kalau dia bagi simbol ni pun boleh. Sebabnya kena tengok tugasan dia nyatakan. Okey, dia boleh bagi salah satu. Tapi kalau namakan maka dia kena bagi namalah. Okey, seterusnya bahagian 2. Okey, siapa nak jawab bahagian 2? Okey, berikan satu keperluan memproses semula minyak sawit terpakai. Satu markah dekat situ. Soalan senang je ni. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Natasha boleh cuba, Natasha. Tasha, silakan Tasha. Okey. Soalan 2. Berikan satu keperluan memproses semula minyak sawit terpakai. Harga lebih murah. Okey. Harga lebih murah, cikgu. Betul ke, cikgu? Dia harga dia lebih murah. Sebabnya semula minyak sawit terpakai kita dapat daripada kejiranan lah. Okey, jiran ke ataupun tempat pengumpulan dia. Okey, so dia lebih murah berbanding dengan minyak sawit yang baru. Baik, cikgu.
Okey, boleh pergi soalan seterusnya. Okey, yang seterusnya. Okey, yang ni soalan kita panggil kemahiran berfikir. Aras tinggi. Kita panggil kebat. Soalan D. Okey. Ada yang nak cuba? Yang ni saya nak suruh Bayah cuba. Bayah. Silakan Bayah. Bayah tadi diam je. Silakan Bayah. Malu sikit Bayah. Jangan malu dah. Okey, silakan Bayah. Okey, bahagian D Yusuf merupakan seorang Yusuf merupakan seorang penjual ayam goreng dan menggunakan 10 kg minyak sawit setiap hari. Minyak sawit terpakai tersebut dibuang ke dalam longkang di belakang rumahnya setiap minggu. Pada pendapat anda, wajarkah tindakan yang dilakukan oleh beliau? Jawapannya tidak wajar kerana sistem perparitan tersumbat atau menyebabkan pencemaran air. Bagaimana cikgu dengan jawapan daripada dia tengok ayatnya di sini iaitu dibuang ke dalam longkang. So soalan dia, pada pendapat anda wajarkah? Kalau kita dapat bagi jawapan wajar, maka kita menyokonglah tindakan Encik Yusof. Tapi jawapan yang kawan kita bagi tadi adalah tidak wajar. Dan alasannya kenapa? Satunya dia tengok pada tadilah dibuang ke mana? Ke dalam longkang, maka boleh menyebabkan sistem perparitan tersumbat. Dan akibat daripada inilah sistem perparitan tersumbat tu boleh menyebabkan pencemaran air ataupun hidupan akuatik ni apabila pengaliran dia ke sungai. Cikgu, kalau kita jawab dalam poin ataupun dalam ayat yang penuh, macam mana cikgu? Kalau jawab poin ni, yang ni saya bagi poin ni senang nak nampak dia punya tu. Kalau jawab satu ayat penuh tak ada masalah. Ayat yang lengkap, maka nanti cikgu sajalah akan cari jawapannya satu-satu. Mana yang sesuai. Seelok-eloknya cikgu? Dia boleh buat yang ni paling mudah yang ni. Sebab yang ni maksudnya kita nak memudahkan kerja orang yang memeriksa. Baik. Tak semua sebab dia tak ada betul-betul kena buat dalam bentuk karangan, tak ada. Okey, kalau dia buat pun tak ada masalah. Dua-dua kita terima. Baik. Okey. Faham ada kawan-kawan? Apa-apa nak tanya Fizi? Fizi nak cikgu. tanya apa-apa? Tak ada. Okey, boleh kita pergi teruskan. Silakan cikgu. Okey, sikit lagi kita pergi pada soalan nombor 7. Okey, Raja 7 mendapatkan sabun yang terhasil daripada minyak sawit terpakai. So kita refer pada Raja 7. Okey, soalan A, ada yang nak bagi jawapan? Ada ke? Yang ni tidak ada garis, yang ni adalah soalan esei. Okey. Sebab tu dia tak ada garisnya. Boleh Warid? Okey, siapa nak jawab? Paragraf 7 menunjukkan sabun yang terhasil daripada minyak sawit terpakai. Okey. Anda mendapati sabun yang dihasilkan terlalu berakali. Apakah yang perlu dilakukan untuk mengelakkannya? Jawapan, sabun berkenaan perlu dibiarkan selama 4 hingga 6 minggu. Untuk memastikan nilai pH menurun daripada pH 6 ke 7 yang selamat digunakan. Cikgu, bagaimana dengan jawapan daripada Waris cikgu? So bila kita dah hasilkan ni, kita bukannya terus guna. Sebabnya dia terlalu berakali. Maka betul lah kita biarkan dulu 4 hingga 6 minggu. Kalau dia buat jawapan dibiarkan selama 4 minggu pun okey je, tak ada masalah. Okey, yang ni saya bagi dia punya itulah range dia. Memastikan nilai pH menurun. Yang tu yang penting. Okey, kepada pH 6 hingga 7 yang selamat digunakan. Yang ni pH ni lebih kurang pH yang ke arah neutral lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan B lah. Okey. Soalan B. Soalan ni tinggi sikit lah dia punya tu dia. Siapa nak bantu bagi jawapan? Okey. Ada ke Najiha ke? Najiha? Silakan Najiha. Ya, boleh soalan B. Silakan Jiha. Soalan B. Anda bercadang untuk memasarkan sabun ke pasaran luar. Bagaimana boleh menjadikan sabun yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi? Caranya adalah minyak masak terpakai yang dikumpulkan daripada rumah sendiri, jiran atau restoran berdekatan dapat digunakan untuk menghasilkan sabun. Selain itu, minyak tersebut mempunyai nilai pasaran yang lebih rendah. Minyak terpakai boleh digunakan untuk menghasilkan sabun pada kos yang rendah dalam pelbagai bentuk dan bau wangi. Itu dia. Okey. Yang ni dia tengok sini mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi, bermaksud kos awal rendah tetapi hasilnya kita dapat tinggi. Bila kita beza tu maka kita dapat keuntungan lebih lah berbanding kalau kita guna
minyak sawit biasa sebabnya kos dia tinggi. So bagaimana kita nak dapatkan tu? Yang pertamanya tadi betul lah dia beritahu kumpul dari rumah sendiri, jiran ataupun restoran berdekatan daripada buang bazir, so kita kumpulkan, dan minyak tu mempunyai nilai pasaran lebih rendah. Okey, sebab kadang-kadang orang tak tahu nak guna apa semua, so kita ambil, kita kitas semula, maka dia boleh digunakan untuk menghasilkan sabun. Tetapi kita kena variasikan sabun berkenaan dari segi bentuk dan juga bau dia. Barulah dia dapat kita pasarkannya lah. Okey. Seterusnya soalan C. Okey, ada yang nak bagi jawapan bahagian C. Soalan C. Kita nak suruh Joshua. Okey, Joshua, silakan Joshua. Soalan C, Joshua. Okey, C, Joshua. Selain menghasilkan sabun, minyak sawit terpakai juga dapat menghasilkan biodiesel. Okey. Namakan proses yang terlibat. Transesterifikasi. Cikgu. Okey, yang pertama transesterifikasi yang saya sebut tadilah. Okey, yang kedua Joshua. Yang kedua? Boleh bagi jawapan terus? Terangkan proses penghasilan biodiesel tersebut. Yang pertama, tuangkan etanol ke dalam bikar. Baik. Yang kedua, larutkan natrium hidroksid dalam etanol. Yang ketiga, panaskan minyak masak terpakai dan tuangkan ke dalam campuran etanol dan natrium hidroksid. Yang ketiga, goncangkan campuran. Dan yang kelima, biarkan seketika supaya hasil campuran iaitu biodiesel dan glycerol terpisah. Dan yang terakhir sekali, lapisan biodiesel terbentuk di lapisan atas manakala glycerol pada bahagian bawah. Itu dia cikgu. Komplit dia bagi 6 daripada buku teks, 6 markah. Betul lah. Yang pertama tuangkan etanol, larutkan natrium hidroksida, yang kedua panaskan, yang ketiga, yang keempat goncang, yang kelima biarkan seketika lah untuk dia berpisahlah biodiesel dan juga glycerol terpisah, dan lapisan dia tu bahagian atas adalah biodiesel dan bahagian bawah adalah glycerol. Tahniah kepada kawan-kawan saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bariah, Kuala Terengganu dan juga tahniah kepada kawan-kawan saya dekat SMK Lutong Miri Sarawak. Tapi sebelum tu cikgu, berapa markah untuk Joshua tadi cikgu? 6 markah. 6 markah kesemuanya. Okey, tahniah Joshua. Tahniah cikgu. Mungkin ada kata-kata akhir kepada semua calon-calon SPM kita cikgu? Okey, kata-kata terakhir saya pastikan terbaca soalan betul dulu dan kita ingat apa yang kita belajar dan supaya tidak jawapan yang kita bagi tu tidak melencong ke arah yang lain lah. Itu yang penting. Ingat ya kawan-kawan, baca betul-betul soalan yang telah pun diberikan agar kita dapat jawapan yang betul dan tidak merugikan markah kita. Baiklah, jaga diri baik-baik. Terima kasih kepada Cikgu Rosnizam kita, iaitu guru cemerlang sains tambahan dekat SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu, kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita di Sukses SPM 2021. Jaga diri baik-baik, jaga SOP, jangan ke mana-mana, layan je Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.